Selaras dengan peredaran zaman, Malaysia telah mengorak langkah dalam mewujudkan persekitaran kewangan yang lebih mesra Muslim, antaranya insurans patuh syariah iaitu takaful. Tambahan pula, ia bukan saja diguna pakai oleh orang Islam, malahan orang bukan Islam juga dialuk-alukan. Di dalam kupasan ini, kami akan memfokuskan tentang satu daripada cabang takaful iaitu hibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Izzatul Wajiham Muhammad Ilham bersama rakan-rakan saya akan mengupaskan tentang satu daripada cabang takaful yang sedang menjadi bola hangat pada ketika ini, iaitu hibah. Saya mulakan kupasan saya dengan membandingkan di antara hibah, sedekah dan hadiah. Ketika tiga istilah ini mempunyai definisi yang sama, iaitu satu bentuk pemberian dalam bentuk fizikal maupun sebaliknya, namun berbeza daripada segi tujuannya, di mana sedekah adalah sesuatu amalan yang bertujuan untuk mengumpul pahala sebagai bekalan akhirat dan kebiasaannya dilakukan oleh orang yang berkemampuan kepada yang memerlukan. Manakala hadiah atau pemberian adalah satu bentuk sumbangan sebagai tanda penghormatan atau kasih sayang, seperti pemberian bunga kepada sahabat sempena hari lahir dan menghadiahkan ibu bapa sebuah kereta. Akan tetapi, hibah merupakan satu pemberian harta milik berkontrak daripada satu pihak kepada pihak lain secara sukarela dan bertujuan bagi memuliakan seseorang. Dapat dirangkumkan, semua hibah adalah sedekah dan hadiah, namun tidak semua sedekah dan hadiah adalah hibah. Dalam akhbar harian Metro pula bertajuk Sediakan Pengganti untuk Isteri dan Anak bercakap tentang isu persediaan buat ahli keluarga memandangkan kematian tidak mengira usia. Tambahan lagi, sekarang kita diancam dengan wabak COVID-19 yang mampu meragut ratusan nyawa dalam masa sehari. Dalam kajian ini, kami mendapatkan maklumat melalui dua sumber, iaitu sumber sekunder daripada kajian lepas, jurnal, akhbar dan buku. Selain itu, sumber primer iaitu borang soal selidik berbentuk Google Form. Kajian ini akan mengupaskan tentang definisi, hukum, jenis, syarat dan kebaikan sehinggalah kefahaman rakyat Malaysia tentang konsep hibah. Tujuan utama kami mengkaji tentang hibah dan takaful ini adalah untuk mencapai objektif kajian seperti berikut. Objektif kajian yang pertama ialah menjelaskan tentang kepentingan hibah selepas kematian. Objektif yang kedua ialah untuk mengenal pasti hukum hibah menurut perspektif Islam. Ketiga ialah untuk menganalisa kefahaman rakyat Malaysia tentang hibah. Terdapat segelintir rakyat Malaysia yang kurang tahu tentang hibah ini kerana kurangnya pendedahan tentang hal ini di halayak umum. Oleh itu, pihak kami telah menjalankan satu kajian soal selidik untuk mendapatkan maklumat tentang tahap kefahaman rakyat Malaysia mengenai hibah. Objektif yang terakhir ialah untuk mencedangkan individu untuk mengambil hibah ini sebagai ganjaran untuk ahli keluarga setelah kematian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menerangkan tentang kajian literatur di mana ia merangkumi maksud hibah dari segi bahasa, istilah, jenis-jenis hibah, hukum melaksanakan hibah atau lebih dikenali sebagai hadiah. Ia berasal daripada perkataan Arab iaitu wahaba. Wahaba merupakan hadiah. Manakala takaful dari segi bahasa ataupun istilah Arab, ia merujuk kepada kafalah di mana bermaksud jaminan. Seterusnya, hibah terbahagi kepada tiga jenis iaitu hibah mutlak, hibah amanah dan juga hibah bersyarat. Hibah mutlak adalah hibah yang dilakukan secara serta-merta. Hibah amanah pula bermaksud hibah yang mempunyai nilai amanah sebelum melakukan pemindahan harta antara pemilik hibah dan juga penama hibah. Akhir sekali, jenis hibah yang ketiga adalah hibah bersyarat, di mana hibah ini mempunyai syarat dan juga peraturan yang telah ditetapkan untuk pemberi dan juga penama hibah. Tambahan daripada itu, hibah bersyarat juga mempunyai dua kategori di bawahnya iaitu hibah secara umrah dan juga hibah secara rukbah.
hibah takaful adalah perkara yang sangat dituntut dalam Islam dan hukum melaksanakan hibah takaful ini adalah sunat. Hari ini saya akan membincangkan topik kelebihan dan kepentingan hibah. Jika dibincangkan mengenai hibah dalam sistem keuangan Islam ini, pastinya masyarakat lebih mengutamakan kelebihan, kepentingan serta manfaat yang akan mereka perolehi apabila mereka ingin mengambil hibah. Oleh itu, terdapat beberapa kelebihan yang terkandung dalam sistem hibah ini. Yang pertama, dapat menjadikan aset tunai yang tinggi untuk orang yang tersayang. Yang kedua, dapat dijadikan penyelesaian bebanan hutang. Yang ketiga, pemberian mengikut hasrat pemberi. Contoh kepada pemberian untuk waris, pemberian kepada bukan waris dan pemberian yang ingin dilakukan kepada orang yang bukan Islam. Dan yang keempat, dapat dijadikan sebagai dana pendidikan buat anak-anak mereka setelah waktu ketiadaan mereka, iaitu si pemberi hibah atau lebih dikenali sebagai ibu bapa mereka. Yang seterusnya pula adalah sebab-sebab hibah takaful boleh terbatal. Umum mengetahui bahawa hibah terdapat banyak manfaat untuk masyarakat. Dalam pada sukaria, hibah juga mempunyai sebab yang boleh membatalkannya. Antaranya adalah yang pertama, kematian yang berpunca daripada penyakit yang sedia ada. Yang kedua, tidak konsisten dalam melakukan pembayaran. Yang ketiga, pencarum disahkan dan mengalami lumpuh, iaitu jika pemberi hibah kemalangan dan menyebabkan dia lumpuh ataupun cacat kekal, pemberi hibah akan mendapatkan papasan hibah tersebut untuk dirinya dan secara automatik penerima hibah tidak akan mendapat papasan tersebut kerana papasan hanya boleh dilakukan sekali sahaja. Jadi, setiap pemberi hibah perlu mengetahui dan mendalami ilmu mengenai hibah takaful supaya tidak berlaku sebarang permasalahan yang boleh merugikan mereka dan mengelakkan salah faham yang berlaku. Dan topik terakhir di bawah kajian literatur ialah syarat-syarat untuk pemberi hibah dan penerima hibah. Bertitik tolak daripada itu, sistem hibah juga mempunyai syarat yang perlu diikuti agar pelaksanaannya berjalan dengan mudah tanpa ralat. Antara syarat yang perlu dimiliki oleh pemberi hibah iaitu al-wahib ialah merupakan pemilik mutlak kepada harta yang ingin dihibahkan. Seterusnya, pemberi hibah mestilah mempunyai kelayakan dalam memberikan hibah. Dan yang terakhir, dalam memberikan hibah, perlulah mempunyai kuasa penuh ke atas sesuatu harta yang ingin dihibahkan. Syarat dalam pelaksanaan hibah bukan sahaja tertumpu kepada pemberi hibah iaitu al-wahib, namun penerima hibah juga al-wahub lahu juga terikat dengan beberapa syarat. Antaranya ialah penerima hibah mestilah berumur 18 tahun ke atas. Jika ingin diberikan kepada yang bawah 18 tahun, perlu ada penjaganya. Yang seterusnya, penerima hibah perlu ada di saat pemberi hibah ingin mendaftarkan namanya sebagai saksi yang nyata. Dan yang terakhir, setelah pemberi hibah tiada, harta yang diberikan perlu dimanfaatkan kepada jalan yang benar dan niat yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, izinkan saya menyambung pembentangan ini dengan membincangkan hasil dapatan kajian kami. Buat pengetahuan tuan-tuan, kajian soal selidik mengenai konsep hibah telah kami jalankan selama 1 minggu bermula 24 Oktober 2021 sehingga 31 Oktober 2021. Kajian telah melibatkan sekumpulan individu yang mempunyai latar belakang berbeza. Berikut merupakan demografi responden yang telah dipecahkan kepada beberapa bahagian, iaitu jantina, status perkahwinan, umur dan pendapatan isiwa. Tuan-tuan, ini adalah persepsi responden mengenai pengetahuan wujudan konsep hibah. Bilangan yang membawa kepada peratusan yang tertinggi ialah ya, iaitu sebanyak 80.9% yang telah maklum mengenai kewujudan perkataan hibah di dunia ini. Manakala peratusan terendah ialah mungkin, di mana terdapat 7.3% yang masih ragu-ragu mengenai kewujudan perkataan hibah. Sementara itu, bagi keperatusan kedua, terendah iaitu tidak, di mana terdapat juga 11.8% yang masih tidak tahu mengenai konsep hibah ini. Seterusnya, kami menganjurkan pertanyaan mengenai langganan insurans dalam kalangan responden. Menurut kajian, sebanyak 39.1% yang telah mempunyai langganan insurans. Sementara itu, 60.9% tidak mempunyai sebarang langganan. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa kadar langganan insurans dalam kalangan rakyat Malaysia masih agak rendah disebabkan beberapa faktor seperti kekangan kewangan menyebabkan masih ramai yang gagal untuk melanggan plan insurans. Faktor seterusnya ialah kesedaran mengenai kepentingan melanggan insurans untuk masa depan dalam kalangan rakyat Malaysia juga masih rendah. Berikutan itu, kami telah menganjurkan pertanyaan kepada responden yang menjawab ya dengan meminta mereka untuk memberikan nama agensi insurans mereka.
Bilangan tertinggi agensi insurans yang dilanggan oleh responden ialah Takaful yang membawa kepada seramai 12 orang, diikuti oleh AIA dan Prudential di mana masing-masing membawa 8 orang responden. Seterusnya, Great Eastern yang mempunyai 4 orang pengguna dalam kalangan responden, diikuti Zurich yang mempunyai 3 orang pengguna dalam kalangan responden, manakala Sun Life mempunyai 2 orang pengguna dalam kalangan responden. Bilangan terendah dalam kalangan responden masing-masing ialah Alliance, Etika, Ihtisas, MISC, MCIS dan MNI serta MSIG Hong Leong. Kesinambungan daripada responden yang menjawab tidak, kami menanyakan hasrat mereka untuk melanggar pakej insurans takaful ini. Didapati, jumlah responden paling tinggi mengatakan mereka berkemungkinan ingin melanggar pakej insurans takaful, iaitu sebanyak 44% dalam cara tapai berwarna oranye dengan memilih pilihan jawapan mungkin. Namun, di sebaliknya, jumlah respon yang paling rendah di dalam carta tersebut adalah sebanyak 14.3% yang memilih tidak dalam kecenderungan melanggar pakej insurans tersebut. Daripada 91 responden, bahagian warna biru mewakili seramai 41.8% yang memilih ya. Bersamaan dari keseluruhan cara tapai menjadikan ia sebagai kedua tertinggi dalam tahap kecenderungan mereka dalam melanggar pakej insurans takaful. Cara kesimpulannya, rakyat Malaysia merasakan diri mereka berkemungkinan untuk melanggar insurans takaful sebagai pelan masa hadapan kehidupan mereka nanti. Metodologi mengikut Kamus Dewan edisi keempat adalah suatu sistem terdiri daripada prosedur dan konsep yang digunakan dalam aktiviti disiplin atau aktiviti lain. Dalam kajian ini, kami menggunakan tinjauan melalui soal selidik secara online iaitu pautan Google Form. Instrumen kajian pula merupakan alat yang digunakan untuk mengumpul data berdasarkan konsep seperti sikap, persepsi, sudut pandangan dan latar belakang. Borang temu bual, soal selidik dan juga kaedah rujukan juga digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk kajian ini, kami mempunyai seramai 110 responden dari pelbagai lapisan masyarakat yang berbeza umur, jantina, pekerjaan dan juga sebagainya. Pautan Google Form akan diberikan kepada sampel kajian 110 orang tersebut secara rawak untuk memudahkan mendapatkan data yang lebih tepat. Di samping itu, kami juga mengendalikan kaedah rujukan. Responden diminta untuk mengambil bahagian dalam satu siri soalan yang merangkumi soalan aneka pilihan dengan skala 1 hingga 5 sebagai pilihan jawapan. Dalam analisis data, skala Likert digunakan sebagai teknik statistik deskriptif. Pendekatan yang dipilih hendaklah memastikan kebolehpercayaan dan juga kesahihan dapatan kajian tersebut. Oleh itu, penyelidik kajian akan mematuhi segala kaedah penyelidikan yang ketat dan akan menggunakan alat yang telah ditetapkan dan proses pengumpulan data. Berdasarkan dapatan kajian, bagi soalan tentang tahap kecenderungan mereka dalam melanggar pakej insurans takaful, terdapat 91 responden yang menjawab 44% daripada keseluruhan menjawab mungkin. Bagi 41.8% pula mereka menjawab ya dan 14.3% menjawab tidak. Seterusnya, terdapat graf bar yang menunjukkan tahap pengetahuan masyarakat Malaysia tentang perbezaan antara hibah dan juga wasiat. Daripada 110 responden, peratusan tertinggi adalah sebanyak 33.6% yang memilih pilihan skala 3 berdasarkan skala Likert, manakala peratusan terendah ialah 10% dengan memilih jawapan berskala 2. Selain itu, bagi soalan berkenaan reaksi masyarakat terhadap hibah sebagai jalan terbaik berbanding faraid, daripada keseluruhan peratusan, sebanyak 51.8% yang memilih jawapan mungkin, diikuti dengan sebanyak 38.2% yang menjawab ya dan sebanyak 10% yang memilih jawapan tidak. Diikuti dengan soalan berkenaan respon keberadaan individu di sekitar mereka yang telah melaksanakan hibah, terdapat 3 pilihan jawapan iaitu ya, tidak dan mungkin. 57.3% memilih jawapan tidak, manakala 36.4% memilih jawapan ya dan 6.4% memilih jawapan mungkin. Soalan seterusnya berkenaan dengan pandangan masyarakat tentang hibah dijadikan satu keperluan dalam masa kini. Majoriti sebanyak 60.9% memilih perlu, manakala minoriti sebanyak 1.8% yang memilih jawapan tidak perlu. Akhir sekali, soalan yang diajukan adalah tentang cara efektif untuk menyebarkan konsep hibah di khalayak ramai. Majoriti yang memegang sebanyak 91.8% memilih jawapan media sosial sebagai cara yang efektif.
manakala minoriti yang memegang sebanyak 0.9% memilih jawapan papan iklan sebagai cara yang efektif. Alhamdulillah, setelah meneliti hujah-hujah tersebut, dapatlah kita fahami dengan lebih lanjut konsep hibah. Diharapkan objektif kami di dalam kajian ini dapat membuahkan hasil untuk menerangkan tentang konsep hibah. Akhir sekali, dapat disimpulkan bahawa hibah merupakan antara harta peninggalan buat si pemberi selain daripada faraid dan wasiat. Dengan adanya hibah dapat mengurangkan bebanan dan memberi kesenangan buat si penerima dan pemberi hibah. Maka, jelaslah hibah itu amat digalakkan di dalam Islam dan dapat menjamin keharmonian masyarakat. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.